Dulu apabila nama Pasoh disebut, siapa saja yang tahu. Namun kini apabila sebut saja tentang Gua Pasoh, Gua Pelangi, hanya di Pasoh, homestay Pasoh, sudah ramai yang mengenali. Bagaimana pula boleh ada gua di tengah-tengah kawasan perhutanan Jelebu ni? Jom saya ceritakan bagaimana perjalanan pelancongan hanya di Pasoh bermula. Semuanya bermula apabila seorang wanita bernama Nur Azini binti Muhammad Ali atau lebih dikenali dengan Lini mula mengetahui tentang kewujudan sebuah gua yang terletak bersebelahan ladang kelapa sawit daripada ayahnya. Pada tahun 1990-an, bapa Lini, Muhammad Ali, yang merupakan seorang peneroka Felda Pasoh 4 pernah memberitahu bahawa beliau telah menemui sebuah gua yang terletak bersebelahan dengan ladang kelapa sawit. Gua itu penuh dengan kelawar yang pelbagai rupa, tetapi ia sangat menarik. Sebagai seorang yang sangat sukakan alam semula jadi, flora dan fauna, Lini selalu berniat untuk pergi dan menerokai gua dan kawasan yang telah diceritakan oleh ayahnya. Pada tahun 2010, ayah Lini meninggal dunia. Tiada lagi cerita tentang gua yang didengar. Namun pada tahun 2014, Lini memutuskan untuk tinggal di Pasoh bersama ibunya. Pada tahun itu juga, Lini menyambung semula niatnya untuk meneroka semula gua yang selalu disebut oleh arwah ayahnya. Kali pertama Lini pergi untuk melihat sendiri keadaan dan suasana gua, Lini sangat terkesima. Ini kerana gua tersebut sebenarnya merupakan sebuah gua batu kapur dan gua ini sangat unik dan menarik. Lini dapat merasakan bahawa gua ini mempunyai nilai sejarah. Lini menamakan gua yang diterokainya itu dengan nama Gua Pelangi dan Gua Kelawar. Tanpa membuang masa, Lini mencari maklumat di internet untuk berkongsi dengan seseorang yang tahu tentang arkeologi. Akhirnya, Lini telah berjumpa maklumat tentang Datuk Profesor Mokhtar Saidin. Profesor Mokhtar Saidin merupakan seorang profesor di Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia. Lini akhirnya membuat keputusan untuk menghubungi Profesor Mokhtar untuk memberitahu apa yang telah beliau jumpa. Lini sangat bertuah kerana Profesor Mokhtar seorang yang sangat responsif. Setelah bertukar maklumat, akhirnya pada April 2014, Prof Mokhtar datang dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang bersama pasukan penyelidikannya untuk membuat survey awal di Gua Pelangi. Kedatangan Profesor Mokhtar tidak sia-sia kerana pasukannya telah menemui nilai sejarah di Gua Pelangi. Gua Pelangi telah mendedahkan bukti penghunian manusia awal di kawasan tersebut. Antara artifak yang dijumpai di dalam survey itu ialah alat batu Fable Bifas serta sisa makanan seperti cengkeran dan tulang. Alat batu Fable Bifas ini sinonim dengan period penghujung Paleolitik atau Epi-Paleolitik yang berlangsung sekurang-kurangnya 8,000 hingga 9,000 tahun dahulu di Semenanjung Malaysia. Jumpaan ini turut mendedahkan bukti pertama aktiviti penghunian manusia prasejarah di Negeri Sembilan dan bukti penghunian batu kapur paling hujung di Semenanjung Malaysia. Data ini melengkapkan laluan migrasi manusia prasejarah dan bukti ini merupakan bukti penting kepada asal-usul kawasan Jelebu khasnya dan Negeri Sembilan amnya.
Pihak Pusat Penyelidikan Arkeologi Global telah membuat beberapa fasa ekskavasi arkeologi secara saintifik untuk meletakkan Jelebu dan Negeri Sembilan dalam peta prasejarah dunia. Lini sangat teruja dengan jumpaan oleh pihak Pusat Penyelidikan Arkeologi Global. Siapa sangka gua yang tersembunyi di sebalik hutan Jelebu sebenarnya adalah gua yang sangat bersejarah. Bertitik tolak daripada penemuan ini, Lini berjanji untuk terus memperkenalkan nilai yang ada pada gua tersebut kepada orang ramai supaya mereka menghargai peninggalan sejarah yang ada di bumi Jelebu. Pasuh kini menjadi rumah kepada penemuan arkeologi yang menakjubkan. Nilai-nilai arkeologi yang ada di Gua Pelangi dan Gua Kelawar perlu diperkenalkan kepada orang awam untuk mereka mengetahui nilai sejarah yang ada di tanah air sendiri. Lini telah menubuhkan syarikat Atwa Enterprise untuk terus memperkenalkan gua-gua yang ada di sekitar Pasuh yang mempunyai nilai arkeo pelancongan di mata dunia. Dengan semangat yang membara, Lini berusaha dan bekerjasama dengan pelbagai pihak seperti Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Jabatan Pelancongan Negeri Sembilan dan pelbagai pihak lagi. Lini rasa bertuah kerana niat beliau untuk menjadikan Gua Pelangi sebagai pusat arkeologi pelancongan disambut baik oleh Datuk Salim bin Aman, iaitu Pengarah Perhutanan Jelebu ketika itu. Datuk Salim bersetuju untuk menyerahkan pengurusan kawasan hutan kepada Lini. Setelah berusaha dengan gigih, akhirnya Lini dan syarikat Atwa berjaya membawa ramai pelancong tempatan ke Gua Pasuh. Terdapat ramai pelajar sekolah yang datang dari dalam Negeri Sembilan dan dari luar Negeri Sembilan untuk mempelajari sejarah yang ada pada Gua Pelangi dan Gua Kelawar. Bukan itu sahaja, pihak Atwa juga sering menekankan kepentingan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi kepada pelancong agar alam semula jadi tidak tercemar dan dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Selepas melihat peningkatan jumlah pelancong yang datang ke Gua, Lini melihat potensi Pasuh boleh menjadi sebagai hub eko dan arkeo pelancongan yang berdaya saing. Lini dan warga Pasuh mula berganding bahu meningkatkan aktiviti ekonomi di sekitar Pasuh. Terdapat pelbagai pakej pelancongan yang menarik ditawarkan kepada pelancong. Antara produk perkhidmatan yang semakin berkembang adalah seperti sewaan rumah homestay. Terdapat lebih 20 orang penduduk tempatan yang telah mendapat sijil asas homestay. Selain itu, Lini juga mengetengahkan produk penduduk tempatan seperti kedai makan, madu, kerepek, pisang, kuih gunting, kuih goyang, aiskrim Malaysia dan pelbagai lagi. Selain itu, pelbagai aktiviti disediakan untuk menambah kemeriahan aktiviti pelancong seperti aktiviti menaiki kereta api sekeliling kampung, memancing ikan tilapia, melihat matahari terbenam dan pelbagai lagi dengan menggunakan tagline hanya di Pasuh. Kini produk pelancongan hanya di Pasuh sudah semakin dikenali. Impak daripada aktiviti pelancongan di Pasuh telah menambah pendapatan penduduk tempatan secara tidak langsung. Kerjasama dan semangat setiakawan juga dapat dipupuk daripada penduduk setempat. Ini kerana semua yang terlibat masing-masing mahu menaikkan nama produk pelancongan di Pasuh. Kini, bukan sahaja penduduk tempatan yang datang ke Pasuh, pelancong dari luar negeri juga mahu merasakan kemeriahan aktiviti pelancongan di Pasuh. Kedatangan pelancong daripada luar negara ini sangat bermakna kerana Atwa dan penduduk kampung dapat memperlihatkan dan memperkenalkan adat, budaya, makanan dan suasana Malaysia kepada mereka. Dengan dana yang diberikan daripada badan seperti APPGM SDG,
Lini dapat memberi peluang kepada ramai penduduk setempat untuk sama-sama belajar pemasaran bagi meluaskan lagi pemasaran untuk pelancongan hanya di Pasoh. Untuk memberikan perkhidmatan homestay yang terbaik, penduduk yang menawarkan sewaan homestay dihantar untuk menjalani kursus asas homestay dan rumah homestay mereka diadakan pemeriksaan daripada Motek Tourism Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penduduk yang menjalani perniagaan makanan pula diwajibkan untuk mengambil suntikan typhoid untuk memastikan makanan yang dihasilkan adalah bersih dan jauh dari jangkitan kuman. Kini, dengan adanya program dan produk pelancongan hanya di Pasoh, ia bukan sahaja memberi ruang pelancong untuk mendalami sejarah, namun ia juga mampu membantu penduduk setempat untuk menaik taraf ekonomi mereka. Untuk terus memantapkan lagi produk pelancongan hanya di Pasoh, syarikat Atoa dan penduduk setempat telah mengambil keputusan untuk menumbuhkan sebuah koperasi yang bernama Koperasi Pelancongan Hanya di Pasoh. Fungsi utama koperasi ini adalah untuk memantapkan dana pelancongan hanya di Pasoh, dan dari dana ini pelbagai pakej, aktiviti pelancongan dan perniagaan akan diperkenalkan untuk menjana ekonomi yang lebih tinggi. Semoga pelancongan hanya di Pasoh akan terus terkenal di mata dunia. Sekian, terima kasih. Hanya di Pasoh.